Naik teruk gila. Ni bukan ni. Okey. So hari ni kita bincangkan, saya tak sempat nak photo state lah, sorry, lupa. Okey, so kita bincangkanlah untuk soalan saya dah bagi tadi, soalan subjektif, kemungkinan boleh masuk tajuk-tajuk ni lah. Okey, so ini adalah tajuk pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, Raja 1.1 menunjukkan pergerakan bahan P merentasi membran plasma dari alveolus ke dalam kapilari darah. Okey, Raja 1.2 menunjukkan pergerakan bahan Q merentasi membran plasma ke dalam rambut akar. Pergerakan bahan Q memerlukan tenaga. So kalau dia dah kata kat sini, dia kata Q memerlukan tenaga. So automatically benda ni adalah pengangkutan aktif. Kalau dia kata sini memerlukan tenaga, ini adalah pengangkutan aktif. Okey. Dekat atas ni dia tak ada cakap membran plasma dari alveolus ke kapilari darah. So tak ada cakap tu, itu maksudnya adalah resapan ringkas lah. Bukan. Dari alveolus ke dalam kapilari darah. Okey, resapan ringkas. Ini adalah resapan ringkas. Okey. So, ni diagram 1.1, diagram 1.2. Okey, bahan P dengan bahan Q. Namakan proses yang terlibat dalam pergerakan bahan P. Proses yang terlibat dalam pergerakan bahan P. Yang ini tidak memerlukan tenaga. So, dia adalah pengangkutan pasif. Pasif ada 3, iaitu resapan ringkas, resapan berbantu dan osmosis. Osmosis kita dah boleh cancel sebab ni adalah pergerakan bahan. Lagi satu, yang ini dia tidak memerlukan protein pembawa atau protein liang. So ini adalah resapan ringkas. Okey, resapan ringkas. Benda tulis ni. Okey, seterusnya. Uraikan secara ringkas pergerakan bahan Q dalam Raja 1.2. So kalau kita tengok Q, Q ni, Q dia masuk ke dalam akar rambut, dan dia kata memerlukan tenaga. So kalau memerlukan tenaga, ini adalah pengangkutan aktif. Dia keyword dia dah memang ada kat situ. So kita tulis macam ni lah. Proses pengangkutan yang terlibat untuk bahan Q adalah pengangkutan aktif. Ataupun tak boleh, memang kena jawab penuh macam ni lah. Proses yang terlibat adalah pengangkutan aktif, satu markah. Okey, kepekatan bahan Q di luar sel rambut akar adalah lebih rendah berbanding di dalam sel. So awak mesti nyatakan perbezaan kepekatan dulu. Okey, so kepekatan dekat luar lebih rendah daripada kepekatan di bahagian dalam. Q dekat luar sel rambut adalah lebih rendah berbanding di dalam sel. Mesti nyatakan yang mana rendah, mana tinggi, berbanding apa. Okey, baru awak nyatakan pergerakan dia. Okey, seterusnya bahan Q diangkut oleh protein pembawa sebab kita tahu dia adalah pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif mesti dengan bantuan protein pembawa ataupun protein liang. Okey, pengangkutan aktif. So sekarang kita gunakan protein pembawa ke dalam sel dengan bantuan tenaga dalam bentuk ATP. Okey, dengan bantuan tenaga. Mesti ada cakap memerlukan tenaga. Okey, so 3 markah untuk soalan tersebut. So teknik dia, awak kena nyatakan apa dia punya nama, lepas tu nyatakan, kalau soalan pengangkutan ni, awak kena nyatakan kepekatan mana lebih rendah, mana lebih tinggi. Okey, so bila awak dah nyatakan mana tinggi, mana rendah, barulah pergerakan bahan itu berlaku. Kau pakai mask, tapi suara kau dengar juga sampai sini tau kalau kau bercakap. Iyalah, korang berdua lah bersembang daripada tadi.
Okey, seterusnya. Banyaklah kau. Okey, seterusnya Puan Salmah telah meletakkan baja secara berlebihan untuk memastikan tumbuhan yang ditanamnya tumbuh dengan lebih sihat. Okey, dia letak baja tapi kat sini dia kata berlebihan. So kalau berlebihan, apa-apa sahaja yang berlebihan tak bagus. Okey. Sekejap saya tengok dah record ke belum? Kan aku shot sendiri, dia tak record pun. Cuk. Hilang lah. Saya save ke bawah, lepas tu dah tak ada dah mana ni. Sekejap. Mana pergi? Camtasia. Lepas tu dah tak tahu lah. Saya select ke bawah dah tak jumpa dah. Tentang kau lah. Ada lah, tak ada lah nanti. Okey. Sekejap. Bukan ini tadi. Okey, apa-apa yang berlebihan, dia tak bagus. Okey, apa-apa yang kurang pun tak bagus. So, hidup kita ni mesti secara optimum, secara yang cukup-cukup. Yang cukup untuk sesuatu tu. Okey, selepas beberapa jam, didapati keadaan tumbuhan tersebut berubah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.3. Okey, sebelum tu dia segar. Tapi gatal tangan Puan Salmah ni dia letakkan baja berlebihan. Keyword dia adalah berlebihan. So kalau bendanya berlebihan, ini akan menyebabkan air tanah tu menjadi hypertonik terhadap subsel tumbuhan. Hyper. Awak letak garam baja tu adalah garam mineral lah. So letak garam berlebihan, air tanah akan jadi hypertonik terhadap subsel tumbuhan. Okey. So molekul air daripada dalam tumbuhan ni akan meresap keluar dalam akar lah, akar. Ni akar dia ni kan. So air dia akan keluar daripada subsel tumbuhan tu secara osmosis. Okay, so tumbuhan tu akan layu. Okay, so soalan dia, terangkan apa yang berlaku kepada tumbuhan tersebut. So macam yang saya cakap tadi, first kali awak kena nyatakan apa terjadi kepada air tanah. Okay, so larutan air dan baja dalam tanah menjadikannya hypertonik. Hyper, dia banyak bahan dia dibandingkan dengan subsel tumbuhan. So mesti bandingkan dua keadaan ni dulu. Air tanah dengan subsel. Okey, yang kedua, air daripada subsel meresap keluar daripada sel secara osmosis untuk markah yang kedua. Markah yang ketiga, sitoplasma dan vakuol akan menyusut. Okey, ataupun boleh cakap membran plasma tertarik daripada dinding sel. So dia air keluar, so dia tertarik, dia akan jadi plasmolysed. Okey, plasmolisis berlaku. So 3 markah, ni dia bagi 4 point. Ini adalah step dia. Awak jumpa je soalan pokok layu baja berlebihan, inilah jawapan dia. Jangan tulis yang lain. Bio, semua jawapan ada dalam buku teks. Soalan je yang kebat. Kau letaklah Encik Hakimi, pergi melancong lah, itulah ini apa semua. Bila tengok jawapan, okey, jawapannya adalah fakta yang sedia ada. Tak adalah dia buat soalan yang mengarut-garut yang jawapan dia tak ada dalam buku teks. Jawapan mesti ada dalam buku teks. Itu yang bagusnya bio. Bagusnya bio. Macam fizik, jawapan dia tak semua. Kalau teori adalah. Tapi kalau disuruh kira, guna formula apa semua, formula memanglah ada. Tapi itu memerlukan kreativiti, memerlukan kepandaian awak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi bio, setakat ni lah yang saya tengok, soalan je lah yang kebat. Soalan tu dia akan buat awak berfikir dan penyelesaiannya ada dalam buku teks sebenarnya. Okay, macam ni, letak baja berlebihan, letak baja 2 kilo, dia letak Puan Maria membeli baja sebanyak 2 kilo dan dia geram tengok baja tersebut, dia letakkan semuanya 2 kilo ke atas pokok tersebut. Esok pagi dia pun terkejut tengok pokoknya telah mati. Jawapan dia apa? Terangkan apa yang berlaku kepada pokok tersebut. Jawapannya inilah.
apabila baja diletakkan secara berlebihan, air tanah akan menjadi hypertonik terhadap subsel tumbuhan satu markah. Molekul air akan meresap keluar daripada subsel secara osmosis satu markah. Okey, membran plasma tertarik daripada dinding sel, okey, dan plasmolisis berlaku. So 3 markah boleh dapat. Okey. Macam mana nak repair balik? Okey, pokok ni tak mati tau, dia belum mati. Dia belum mati. Tapi kalau dibiarkan 2-3 hari dia boleh mati. Okey. Puan Salma, ni soalan susulan lah, contoh soalan susulan. Puan Salma menyedari bahawa pokoknya telah layu disebabkan baja berlebihan yang diletakkan tu. Cadangkan satu cara untuk Puan Salma mengembalikan kesegaran pokok tersebut. Yes, siram air. Siram air. Okay, siram air kepada tanah tersebut. Siram air dengan banyak lah. Siram air dengan banyak. So untuk meneutralkan balik, bukan neutral kita tak boleh gunakan neutral. Untuk mengurangkan kepekatan bahan di dalam air tanah. Okey. So letak air satu markah, mengurangkan kepekatan air tanah tu satu markah. Apa? Tukar tanah. Tukar tanah pun kena siram air juga tau. Tukar tanah. Rajin nak tukar tanah. Keyword dia adalah air. Takut tanah yang gerbubur tu, tanah tu pun kurang air. Ataupun tanah tu pun banyak baja. Dia kena air juga. Jawapan dia air. Tak boleh lari. Sebab sekarang dia punya prosesnya adalah dia dah plasmolisis. Sekarang kita nak diplasmolisis. Kita nak mendiplasmolisiskan lah maksudnya. Letak saja perkataan diplasmolisis tu maksudnya kita tambahkan air. Okay, tukar tanah tu takut tak diterima. Sebab dia yang penting adalah air. Okay, curi tanah orang sebelah. Okay, tanam di tempat lain. Takut. Benda tu sebab tak. Dia kena air juga. Sebab dia melibatkan osmosis. Okey, seterusnya soalan dia. Seorang suri rumah telah menyediakan jeruk nenas dengan merendam kepingan nenas dalam larutan gula pekat. Okey, poin dia sekarang, dia menghypertonikkan larutan tersebut dengan menggunakan gula. Gula pekat dia akan jadi hypertonik larutan tu. Okey. Kepingan nenas kita tahu dia guna subsel lah. Okey, larutan gula pekat letak kepingan nenas. Okey, jadi larutan gula pekat ni adalah hypertonik terhadap subsel nenas. Molekul air akan meresap keluar daripada nenas secara osmosis. Sama je macam yang baja tadi. Okey. Lepas tu apa lagi? Ni saya terangkan ni lah, saya belum baca soalan lagi. Apa tadi? Okey. Kalau untuk makanan ni kita rendam dia, kita preserve dia adalah untuk tahan lama, untuk membuatkan makanan tersebut tahan lama. So kita kena cerita pasal macam mana benda tu boleh tahan lama. Okay? Janganlah cerita macam tanah tadi. Tanah tadi membran tertarik, itu berlaku. Tapi yang lebih tepat, sebab kita cerita pasal makanan, tujuan kita buat preservatif ni adalah untuk mengekalkan, membolehkan makanan itu tahan lama. So kita kena cerita bila air dah keluar, mikroorganisma tidak boleh hidup di dalam makanan tersebut. Okey, markah yang ketiga. Markah yang keempat, makanan akan tahan lebih lama. So 4 markah lah biasanya yang soalan makanan yang di jeruk ni. Boleh guna juga, kita guna garam, sama juga keadaan dia. Rendam di dalam larutan garam pekat. Sebab tu kita kalau nak buat apa-apa, jeruk, kita buat, ada yang buat kulit nangka lah, apa untuk mandai. Mandai, saya orang Banjar. Oh, ya ke? Oh, makan, sedap. Saya buat hari tu, tapi termasin.
garam yang terlalu banyak saya masin sangat, saya tak boleh, so saya buang. Mandai. Sedaplah. Kulit nangka pula, kulit cempedak. Kulit cempedak letakkan garam, rendam selama 2 minggu. Sedap jugalah. Okey. So untuk menjerukkan ni biasanya kita boleh guna garam, guna gula, guna cuka. Okey. Gula garam tu sebenarnya selain daripada yang saya cerita pasal osmosis tu, molekul air meresap keluar, pada masa yang sama resapan ringkas juga berlaku. Okey, gula keluar, garam masuk. Sebab tu makanan tu jadi masin. Makanan tu akan jadi manis kalau kita gunakan gula. Makanan tu akan jadi masam kalau kita gunakan cuka. Okey? Sama. Tiga-tiga ni adalah bahan. Dia membuatkan benda tu jadi hypertonik. Molekul air keluar, molekul bahan masuk. Okey? Itu yang akan menyebabkan makanan itu tahan lebih lama. Okey, so 3. Jelaskan kebaikan dan keburukan kaedah ini berbanding dengan menyimpan nanas segar. 3 markah. Okey, tengok jawapan dia. Ini bolehlah 3 markah ni mana-mana 3 jawapan. Kebaikan 2, keburukan 1 atau kebaikan 1, keburukan 2. Maksimum lah dia akan bagi. Tapi kalau macam ni, awak bagi je 2 kebaikan, 2 keburukan. Untuk selamat Okey. So kebaikan. Yang pertama, kita dapat mengelakkan daripada pembaziran. Contohnya, nenas beli berbiji-biji. Okey, banyak nak bagi orang pun dah bagi dah semua. Tapi banyak lagi ni kat rumah kita. So untuk mengelakkan dia busuk begitu sahaja, kita buat jeruk. Tahanlah lebih lama jeruk ke, atau letak dalam peti ais, kita letak garam ke, lebih tahan lama daripada kita biarkan di dalam suhu bilik. Okey, yang kedua, dapat mengelakkan kerosakan makanan. Yang ketiga, nanas yang diawet akan tahan lebih lama. Dan yang keempat, dia menjadikan rasa nanas lebih manis ataupun sedap. Kalaulah kata nanas tu masam, okey, nanas tu masam sampai tak boleh makan, kita preserve lah dengan menggunakan, kita jerukkan dengan menggunakan letak gula. Letak gula, so manis sikit. Okey, ada spesies yang masam. Ada spesies nanas yang manis gila. Dia ikut spesies dia. Okey, macam nanas, tak salah saya, nanas madu. Nanas madu memang, nanas madu ke nanas apa entah, manis. Kalau nanas yang buat semayang tu nanas apa? Kecil kan, Josephine. Tak tahu, tak salah saya nanas tu namanya Josephine, yang kecil dia, yang buat semayang Cina tu. Kan? Letak dekat tempat semayang tu, nanas tu. Yang kecil tu pun manis. Dia ikut spesies. Okey? Macam nangka juga. Ada nangka yang manis secara semula jadi. Nangka madu. Nangka pun ada 2 yang saya tahu lah. Nangka madu dengan nangka apa benda dah. Nangka madu tu warna dia tak oren sangat, tapi dia kuning-kuning, tapi dia manis. Kena tahulah benda-benda ni. Okey, untuk keburukan. Keburukannya, kandungan gula dalam nanas meningkat. So dia akan, bila kita makan jeruk apa semua ni, sebenarnya tak bagus. Satu, dia melalui proses penapaian. Satu lagi, dia mempunyai kandungan gula yang tinggi. Okey, jawab soalan exam, mesti cakap, kalau kata benda yang jeruk ni ke makanan yang diproses mempunyai kandungan gula yang tinggi. Yang tinggi tu kena ada. Kalau awak kata mempunyai kandungan gula, salah. Mesti tunjukkan yang benda tu lebih. Kandungan gula yang tinggi. So kandungan gula yang tinggi, kalau kata ada punya jawapan yang lain, kandungan gula yang tinggi akan menyebabkan diabetes mellitus. Itu kalau berkait dengan kesihatan lah. Okey. Lagi makanan yang preserve ni mempunyai kandungan garam yang tinggi. Dah 1 markah. Okey. Bukan soalan ni lah, soalan lain. Kandungan garam yang tinggi akan meningkatkan
tekanan darah, meningkatkan tekanan osmotik darah. Dah dapat dah. Okey. Apa lagi? Mempunyai kandungan lipid yang tinggi. Lipid yang tinggi akan menyebabkan kolesterol tinggi. Contohlah, dia akan berintitan macam tu. Okey. So tinggi tu ingat, kena letak. Okey, keburukan. Vitamin dalam buah akan termusnah oleh pengoksidaan yang berlaku semasa proses pengawetan. Okey, dan yang ketiga, tekstur nanas berubah menjadi lembik kerana sel kehilangan air secara osmosis. Okey, so makanan-makanan yang dijeruk tu akan menjadi lembik sebab air tak ada kat dalam tu. Air dah keluar. Okey, contoh lain kalau untuk soalan ni, sayur. Okey, beli sayur, masa tu dia fresh. Okay, sampai kat rumah, letak kat atas meja, dia layu. Kan? Macam mana? Boleh betulkan balik tak keadaan tersebut? Rendam dekat dalam air. Rendam dalam air, molekul air akan meresap masuk ke dalam subsel tumbuhan tu, dan tumbuhan tu akan segah. Bukan segar tau, bukan fresh, segah. Dalam bahasa Melayu dia segah, S-E-G-A-H, terjit. Dia akan penuh dengan air balik. So biasanya saya lah, sebelum kalau benda tu dah macam nak layu sikit, rendam dulu, baru masak. So air akan meresap masuk. Kita bagi dia time sikit lah untuk dia meresap masuk ke dalam tumbuhan tersebut. So benda-benda ni dia dalam daily life. Biasa dia akan masukkan soalan yang awak hadapi sendiri dalam daily life. Okey, so saya rasa saya berhenti setakat sini dulu, 1:23. Nanti kita sambung bila lagi? Minggu depan dah tak ada dah. Tak ada dah. Okey, so kita jumpa lagi lepas Deepavali. Nak cakap Deepavali, tak ada orang yang sambut Deepavali pula. Okey, so itu saja untuk hari ini. Thank you kelas. Thank you. Love you too.